Okey, kelas selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, kelas Mayat Assalamualaikum. boleh nampak skrin saya? Okay, kita Boleh madam? Boleh, madam. kita start pukul 10 tu, kita tunggu lagi yang dah masuk. Okey, dah pukul 10. Okey, kita mulalah. Hari ni kita akan masuk topik baru iaitu topik 8. Semua dah tengok dah dalam video ada. Okey, kita terangkan semulalah. Okey, topik 8 terdiri daripada 8 subtopik iaitu 8 subtopik, 3 subtopics iaitu limits, asymptote dan juga continuity. Asymptote ni sebenarnya saya dah sebut sebelumnya masa kita lukis graf. Okay, hari ni baru, dalam chapter ni baru kita akan explain apa itu asymptote. Okay, hari ni kita akan bincangkan limit saja kot. Saya rasa kita sempat buat limit je hari ni. Okay, apa itu limit? Kalau kita tengok kita akan approach satu value. Okay, contohnya kat sini lah Ini benda yang sama je. Okay, katakan saya nak tengok dia punya nilai Y apabila X tu approach 2. Okay, tanda yang kita akan gunakan limit. Okay, dia approach 2 from the left, iaitu dia menghampiri 2 dari arah kiri, iaitu yang ni. Okay, jadi kita tengok limit X approach to 2, apa ni? Okay, X menghampiri 2, kemudian Y dia pula menghampiri berapa? Menghampiri 4. Okay, itu kalau kita tengok graf lah. Tapi kalau kita tengok dia punya nilai dekat sini, as X approach 2 makin menghampiri 2, Y dia menghampiri 4. Boleh ikut Okay, kalau dia kata from the left maksudnya macam ni. Okay, dia ada tanda negatif dekat 2. Okay, kalau from the right pula kita akan tulis limit X menghampiri 2 from the right. The right kita letak positif. Okay, menghampiri 2 from the right macam ni. Y dia pun menghampiri 4. Okay, oleh kerana nilai dia sama, jadi kita akan buat conclusion iaitu limit X menghampiri 2 Fx equal to 2. Okay, bila kita buat conclusion macam ni, dah tak ada tanda positif negatif lagi dah. Iaitu dia dah, kita buat conclusion di antara yang negatif dan juga positif.
Dan oleh kerana nilai dia sama 4, silap pula. Sini pun sepatutnya 4 lah Boleh ke? Boleh, Madam. Boleh Okey. Katakan kalau kita diberi graf macam ni. Kalau saya nak X menghampiri A from the left. Okay. X menghampiri 2 from the left. Ni sebelah dia, sebelah kiri. Y dia menghampiri apa? M Ya, sama juga dengan M. Okay, bagus. Madam, Ya, kita tengok yang first approach tu, yang bulat tu yang bulat, yang ni ke? circle tu. Yang kan Ya. Dia akan menghampiri nilai itulah. Okay. Kalau X menghampiri A from the right arah kanan Y dia pula menghampiri apa? Y dia menghampiri L. Okay. Menghampiri A from the left, maksudnya kita punya graf, kita guna graf yang ni. Kalau from the right, kita gunakan graf yang ni. Boleh faham Faham, Madam. Okay, bagus. Faham. Boleh, Madam. Okay, kita tengok macam mana nak evaluate limit dulu. Okay, sebenarnya untuk evaluate limit, kita masukkan nilai ke dalam function dia lah. Okay, contohnya ni. Okay, kita masukkan X ke dalam function dia, jadi 2 squared kita akan dapat equal to 4. Macam ni lah. Okay, yang ni dah terangkan tadi. Okay. Jadi sekarang kita akan tengoklah kalau kita nak evaluate limit. Okay, kalau limit X menghampiri 5, function dia tak ada X. Jadi jawapan dia sama juga dengan berapa -1. Ya, masih lagi -1. Okay, kalau tak ada X pada function tersebut, kita ambil nilai itu sajalah, iaitu -1. Okay, untuk B, ini equal to 2. Okay, macam mana dengan yang nombor 2? Okay, property yang kedua, kalau limit X menghampiri A, function kita X, jadi masukkan A ke dalam X, sebab tu kita akan dapat A. Okay, untuk soalan example A, apakah jawapan dia? 2. 2, ya betul. Masukkan 2 ke dalam function X, jadi jawapan dia adalah equal to 2. Okay, untuk B pula, kita masukkan -9 ke dalam X, jadi kita akan dapat equal to -9. Okay. Seterusnya example 3, macam tadilah kita masukkan 2 ke dalam X. Jadi 2 cube jawapan dia equal to 8. Okay, jadi yang lain tu pun saya rasa okey kan, nak masukkan je nilai X ke dalam function tu, jadi kita bolehlah evaluate limit dia. Okay, example 4 pun sama masukkan 2 ke dalam function tersebut, jadi 2 to the power of 4 dapat berapa 16 Jadi 16 darabkan dengan 1, kita akan dapat equal to 16 juga. Okay, saya rasa yang ni tak ada masalah. Okay, masukkan je X ke dalam function. Okay, sekarang, ingat step pertama kita masukkan nilai X ke dalam function. Okay, katakan awak masukkan ke dalam function, kita dapat 0/0. Okay, kalau 0/0, kita panggil sebagai indeterminate form. Kita tak boleh buat conclusion dekat situ. Okay, jadi kalau kita dapat 0/0, kita ada dua method yang kita boleh gunakan. Metod pertama adalah menggunakan factorization. Metod yang kedua adalah mendarab conjugate. Okay, selalunya mendarab conjugate tu kalau soalan tu ada set. Okay, kita tengok contoh. Okay, yang ni pun contoh dalam nota kuliah Okay, ya. Tak ada pun? Ya. Ada maksud aku. Okay. Sambung ya. Okay, apakah langkah pertama yang kita kata tadi? First step? Factorize. Sebelum factorize. Substitute. Ya, first step kita substitute dulu. Jadi bila saya masukkan 4 ke dalam X itu, jadi kita akan dapat
4 squared minus 16 over 4 minus 4. Jadi 4 squared 16 16 minus 16 over 4 minus 4 equal to 0 over 0. Okay, bila dapat 0 over 0, baru kita tahulah kita boleh pilih sama ada factorize ataupun kita nak route conjugate. Tetapi oleh kerana soalan ni tak ada cert pun, oleh kerana tak ada cert, kita gunakan factorization method. Okay, jadi kita akan factorize yang ada kuasa 2 tu lah. Okay, jadi limit x approach to 4, factorize x square minus 16 dapat x minus 4, x plus 4 over x minus 4. Okay, ada apa-apa tak yang kita boleh simplify? Ya. Okay, sampai sini ada apa-apa ke yang kita boleh simplify? X minus 4. Dekat Ya, yang ni kita boleh cancel out. Jadi function itu kita dah reduce kepada 4 x plus 4. Okay, lepas tu baru kita evaluate sekali lagi, masukkan 4 ke dalam function. Dia dapatlah 4 plus 4 iaitu equal to 8. Ya. Okay, yang ni tak perlu proof pun tak apa. Tapi awak kena buat sendiri supaya kita tahu apa yang kita nak buat. Okay, nanti kita akan tengok ada banyak case kadang-kadang kita dapat 0 over 0. Yang ni kita tahulah kita kena factorize ataupun darab conjugate. Kadang-kadang soalan tu contohnya 5 over 0. 5 over 0 itu equal to infinity. Kadang jawapan bila kita evaluate kita dapat 5 over infinity. And equal to 0. Yang ni kita tengok nantilah. Okay, jadi kita kena substitute supaya kita tahu dia terletak dekat case yang mana. Baru kita tahu macam mana kita nak buat. Okay. Right. You nak start from here, boleh? Boleh. Yang ni tak perlu show pun tak apa. Okay, right. Alright. Okay. Okay, masih lagi factorization method. Okay, jadi langkah pertama macam tadilah. Kita masukkan negative 3 ke dalam function. Jadi negative 3 squared plus 3 negative 3 over negative 3 squared plus 2 negative 3 minus 3. Okay, cuba kita simplify. Negative 3 squared 9 minus 9 over 9 minus 6 minus 3. Jadi ini adalah 0 over 0 juga. Okay, jadi kalau 0 over 0 macam tadilah kita akan factorize. Jadi oleh kerana dua-dua tu ada kuadratik numerator ada kuasa 2, yang bawah pun ada kuasa 2. Jadi kita akan factorize kedua-dua sekali. Okay, jadi saya factor out x daripada kita punya numerator, dia dapatlah x plus 3 over factorize yang bawah pula x 3 1 plus minus. Sinilah. Okay, kemudian kita nampak x plus 3 tu kita boleh cancel. Okay, jadi saya salin balik soalan tu. Okay, sekarang soalan dia sudah menjadi x over x minus 1. Okay, sekali lagi masukkan negative 3 ke dalam function. Jadi negative 3 over negative 3 minus 1 iaitu equal to 3 over 4. Okay, ada nak tanya apa-apa setakat ni? Tak ada madam. Ya. Tak ada, madam. Tak ada. Boleh, madam. Okay, boleh. Bagus. Okay, kalau tak ada kita tengok lagi soalan.
Okay, soalan seterusnya example 2. Yang ini pula kalau kita tengok soalan dia ada set. Okay, jadi kalau set kita akan darab conjugate dia lah. Okay, tapi sebenarnya kalau siapa yang mahir penfaktoran, dia nak buat penfaktoran pun boleh sebenarnya. Itu sebagai kita punya guide saja. Okay, katakan kalau nak faktor pun boleh. Okay, x minus 4 kalau kita factorize, kita akan dapat set x. Okay, set x darab set x, sebab tu kita akan dapat x. Kemudian kita setkan 4 tu, kita akan dapat 2 plus minus. Bahagikan dengan set x minus 2. Okay, kita nampak yang ni kita boleh cancel lah. Kemudian soalan tu kita akan dapat x approach to 4, set x plus 2. Jadi kita akan dapatlah square root 4 plus 2 sama juga dengan 4. Okay, yang ni kalau siapa yang suka nak menfaktorkan, dia boleh teruskan dengan penfaktoran. Tetapi kalau rasa macam susah nak faktorkan ni kan, jadi alternatif lain adalah kita darab conjugate. Okay, ini kalau yang merah ni adalah saya darabkan conjugate. Okay, sekarang kita akan darab conjugate berdasarkan yang ada set. Sekarang set kita ada dekat atas Jadi conjugate dia adalah berdasarkan yang ada set, iaitu x plus 2. Okay, numerator darabkan dengan yang samalah, iaitu x plus 2. Okay, seterusnya kita kembangkanlah. Jadi kita darabkan ni. Jadi kita akan dapat x set x. Okay, yang ni kita akan darabkan, kita akan dapat 2x minus 4 set x minus 8. Bahagikan dengan, yang ni kita darabkan, kita akan dapat x minus 4. Okay, sampai sini, x minus 4 set x minus 2 set kenapa macam lain lah? Madam, X plus Madam, 4, ya. Nak tanya kalau 2x tolak 8 kan dekat yang belah atas kan ada 2x tolak 8 Yes. Ya, betul. Yang tu. Okay, baik, thank you. Kan? Sorry. Okay, nampak saya pun sebenarnya selalu menfaktorkan je. Okay, saya ulang semula Okay, yang bukan conjugate kita tak perlu expand. Kita hanya expand yang darab conjugate sahaja. Jadi numerator masih lagi x minus 4 set x plus 2. Sekejap macam mana dia nak masuk? Okay, sekarang kita nampaklah x minus 4 tu kita boleh cancel. Jadi function tu telah menjadi set x plus 2. Okay, jadi kita akan dapatlah square root 4 plus 2 equal to 4. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada Okay. Okay, madam. Okay, tadi denominator kat atas. Okay, katakan kalau soalan ni dulu saya buat. Okay, first step kita masukkan 0 ke dalam function. Jadi kita akan dapat square root 9 minus 3 over 0. Okay, square root 9 tu 3 lah 3 minus 3 over 0 sama juga dengan 0 over 0. Jadi 0 over 0 dan soalan ni ada set. Jadi kita akan darab conjugate. Okay, sekarang kita nak darab conjugate berdasarkan denominator ke numerator? Numerator.
Ya, sebab yang atas tu ada set. Jadi kita darab conjugate berdasarkan yang atas tu lah, iaitu x plus 9 plus 3. Okay, yang bawah pun samalah, iaitu x plus 9 plus 3. Okay, limit x approach to 0. Okay, kita darabkan yang conjugate ini sahaja. Jadi kita akan dapatlah x plus 9 minus 9. Bagikan dengan x, set x plus 9 plus 3. Okay, kita simplify sikit. Ini macam dah bercantum pula. Okay, minus. Okay, jadi x, 9 minus 9, jadi constant 9 tu terhapus. Over x, set of x plus 9 plus 3. Okay, kita nampak yang ni kita boleh cancel. Jadi function tu telah menjadi limit x approach to 0 1 over square root x plus 9 plus 3. Okay, sekali lagi kita gantikan 0 ke dalam function. Jadi kita akan dapatlah 1 over square root 9 plus 3. Iaitu equal to 1 over 6. Okay, boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. Okay. Jadi baru saya pergi kepada soalan B. Okay, soalan B, kalau kita gantikan 2 ke dalam function tu, kita akan dapatlah 2 minus 2 over square root of 2 plus 2 minus 2. Okay, simplify dapat yang atas tu 2 minus 2 0 lah 2 tambah 2, yang ni kita akan dapat 4. Square root 4 sama juga dengan 2, 2 minus 2, 0 over 0 lah. Okay, jadi baru kita tahulah kita akan darab conjugate sebab soalan ni kita dapat 0 over 0 dan dia adalah set. Jadi kita multiply dengan dia punya conjugate iaitu x plus 2 plus 2 lagi. Okay, numerator pun akan ikutlah darab benda yang sama, x plus 2 plus 2. Dan limit as x approach to 2, x minus 2, set of x plus 2 plus 2. Okay, darabkan conjugate, kita akan dapat x plus 2 minus 4. Okay, sekarang ni boleh ikut Boleh, madam. Ya. Nak tulis apa? Replace. Oh, nak factorize soalan ni? Okay, sekejap kita teruskan ni dulu. Okay, jadi limit x approach to, kemudian yang atas tu kita tak perlu conjugate, tak perlu multiply lah Kita salin je. X minus 2. Kedua yang ni kita boleh potong. Jadi soalan tu telah menjadi set of x plus 2 plus 2. Okay, kemudian tu, saya salin lah. 2 set plus 2. Jadi kita akan dapat equal to 4. Okay, sebelum tu cuba perhatikan yang ini saya hanya simplify. Bila kita simplify, limit tu kita masih lagi ada. Okay, yang ini pun kita hanya cancel out apa-apa yang boleh. Jadi limit tu dah ada. Yang ini pun kita simplify lagi limit tu masih ada. Tetapi bila kita dah substitute, limit tu dah tak ada. Awak tengok sini limit tu dah tak ada dah. Okay, itu cara penulisan dia. Okay, kalau soalan ni, kalau kita nak factorize x set x. Sekejap saya rasa macam susah lah nak factorize ni. X minus 2 over x plus 2 minus 2. Okay, katakan kalau yang nak cuba factorize jadi kita akan dapat 2ax
minus set 2. Set X plus set 2 over set X plus 2 minus 2. Tak boleh lah. Kasi kalau untuk soalan macam ni, kalau set tu ada benda selain daripada X, itu susah sikit. Tapi kalau dia single X saja, macam soalan A tadi, okey, boleh factorize dengan mudah. Tapi yang ni memang susah sikit lah. Okay, jadi kalau soalan macam ni, lebih baik kita gunakan multiply dengan conjugate dia. Okay, boleh? Boleh, madam. Alright, thank you. Okay, seterusnya ini one-sided limit. Okay, ini saya dah terangkan tadi Katakan kalau soalan tu nak limit X menghampiri 2 from the left. Negative tu menunjukkan from the left. Okay, from the left macam ni lah. Okay, macam mana dengan Y dia? Y dia menghampiri 3. Jadi ini equal to 3. Kalau limit X menghampiri 2 from the right. Approach 2 from the right, sebelah kanan. Y dia pun menghampiri 3. Okay, ini adalah one-sided limit. Sekejap kalau kita tengok nota. Okay, soalan ni semua kita dah bincangkan. Okay, sekarang kita dah masuk yang bahagian yang kedua ni lah one-sided limit. Okay, yang ni saya dah terangkan tadi positif yang kecil ni menunjukkan A from the right. Negatif yang kecil dekat atas ni menunjukkan menghampiri A from the left. Okay, yang ni pun saya dah tunjukkan tadi Limit X menghampiri A from the left, sebelah kiri, Y dia menghampiri M. As X approach to A from the right pula, sebelah kanan, Y dia menghampiri L. Okay. Okay, macam mana kalau soalan tu kita nak evaluate tetapi ada modulus, kemudian dia one-sided limit. One-sided limit. Okay. Okay, kalau soalan yang ada modulus, mula-mula kita kena gantikan nilai itu, mana lain lah. Nilai itu ke dalam modulus. Okay, jadi kalau saya masukkan 5 minus 5, saya dapat equal to 0. Okay, kalau kita dapat 0, baru kita kita define kita punya modulus. Kalau tak dapat 0, kita tak perlu define. Okay, ingat lagi tak macam nak define modulus? Ya, madam. Okay, dia boleh jadi positif ataupun negatif. Okay, dia akan jadi positif jika yang semua ni lah iaitu X minus 5 greater or equal to 0, iaitu X greater or equal to 5. Dia akan jadi negatif jika X minus 5 less than 0, maksudnya X kecil daripada 5. Okay, boleh ke? Boleh, madam. Kalau Boleh, kita madam. hari tu kita dah belajar lukis graf dia Okay, 5. Okay, kalau dia besar daripada 5, greater than 5, dia adalah straight line positif, gradient yang positif. Kalau kita kembangkan, kita dapat positif lah Tetapi untuk kawasan di mana X tu less than 5, gradient di sini negatif. Okay, jadi oleh kerana 5 tu adalah tempat dia berubah, sebab tu kita kena define. Okay, macam mana kita nak tahu dia berubah ke tidak? Daripada sini pun kita tahu, tak perlu lukis pun tak apa tapi ini saya nak tunjukkan je lah. Okay, sekarang soalan dia, oleh kerana kita nak X menghampiri 5 from the left. From the left mana? Sini kan? Jadi oleh kerana from the left, gradient negatif, kita gunakan yang ini, gantikan ke dalam modulus tersebut. Jadi soalan dia, kita akan dapatlah limit
as x approach to 5 from the left, function dia x minus 5 over negative x minus 5. Okay, setakat ni boleh ikut ke? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. Kemudian kita nampak x minus 5 tu kita boleh cancel out. Jadi kita akan dapat limit x menghampiri 5 from the left. Function dia telah menjadi negative 1 sahaja. Okay, jadi apakah jawapan dia? Negative 1. Negative 1. Okay, boleh? Boleh, madam. Boleh. Okay, katakan soalan tu saya tukar. Saya nak limit x menghampiri 5 from the left. Function dia x minus 5 over x. Okay, macam mana saya nak buat soalan ni? Sekejap, ada modulus lah. Sekarang cerita pasal ada modulus. Okay, apa yang kita nak buat? Perlu tak kita define? Perlu. Perlu ke tidak? Tak. Tak perlu. Macam mana kita nak tahu dia perlu define ke tidak? Ya, kalau kita gantikan 5 ke dalam modulus tersebut. Okay, kalau kita masukkan kita dapat 5 je. Tak dapat kosong kan? Jadi tak perlu define. Okay, tak perlu define, kita terus evaluate lah. Masukkan 5 ke dalam function tu, kita akan dapatlah 5 minus 5 over 5. Jadi jawapan kita sama juga dengan berapa ya? 0 over 5 sama juga dengan 0. Okay, kalau 0 over 1 nilai tak ada masalah. Dia akan dapat 0 je. Jawapan dia 0 lah. Okay, masalah dia nanti kalau kita dapat 1 nilai over 0. Kalau over 0 tak boleh. Okay. Ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Tak ada, Ya? madam. Ya, Itan? Okay. Daripada definition tadi, okay, kenapa saya gantikan negatif ini ke dalam kita punya modulus. Okay, daripada definition x plus 5 tadi sama juga dengan x plus 5 jika x greater or equal to 5 pula, negative 5 negatif, sini 5. Okay, saya define ni. Kemudian dia juga boleh jadi negatif x minus 5 jika x less than 5. Okay, saya rasa daripada gunakan graf, lebih baik saya gunakan number line. Jika x greater or equal to 5, macam ni, kita gunakan function x minus 5. Tetapi jika x less than 5, kita gunakan function negatif x minus 5. Okay, definition ni okay, boleh faham. Seterusnya soalan, dia nak x menghampiri 5 from the left. From the left macam ni kan? Jadi sebab tu saya gantikan yang negatif tu ke dalam kita punya modulus. Sebab tu saya dapat yang ni. Okay, katakan kalau soalan tu dia tukar limit x menghampiri 5 from the right. X minus 5 over modulus x minus 5. Yang ini kita akan buat macam mana? Kita akan ambil limit x menghampiri 5 from the right. X minus 5. Okay, yang bawah ni kita nak ambil yang positif ke? Nak ambil yang negatif? Positif. Positif. Okay, bagus. Kita akan ambil yang positif sebab dia nak menghampiri 5 from the right. From the right pula macam ni. Okay, jadi kita gantikan x minus 5. Okay, jadi kalau macam ni kita akan dapat equal to 1 lah. Okay, kita teruskan. Okay, soalan B. Okay, apakah langkah pertama?
kita gantikan tadi kan langkah pertama. Okay, jadi bila kita gantikan kita dapat 4 minus 2 minus 2 over 2 minus 2. Jadi kita akan dapat 0 over 0. Okay, 0 over 0. Tetapi oleh kerana soalan tu ada modulus, okay, adakah kita nak define modulus ini? Kena. Define kenapa kita kena define? Sebab bila saya masukkan X tu 2 ke dalam modulus, kita akan dapat 2 minus 2 sama juga dengan 0. Jadi kalau 0, kita kena define modulus tersebut. Okay, dekat sini saya define modulus, jadi X minus 2, dia boleh menjadi positif X minus 2 ataupun negatif X minus 2. Okay, dia akan jadi positif jika X minus 2 greater or equal to 0, iaitu X greater or equal to 2. Kemudian dia akan jadi negatif jika X minus 2 less than 0, iaitu X less than 2. Okay, jadi saya terus buat number line saya rasa nampak clear sikit kalau kita buat number line. Okay, dekat sini kita baca balik kita punya definition. Jika X greater or equal to 2, itu equal to 2, kita gunakan function yang positif. Jika X less than 2, sebelah kiri lah kan, kita gantikan yang negatif. Okay, sekarang soalan dia, saya nak gantikan yang positif ke yang negatif? Macam mana saya nak tahu? Positif. Positif. Oleh kerana soalan dia X menghampiri 2 from apa dia? Ya, betul. Okay, sekarang soalan dia X menghampiri 2 from the right. Positif tu menunjukkan from the right. Okay, jadi kita menghampiri macam ni lah. Jadi kita gantikan yang positif ke dalam modulus. Jadi soalan tu menjadi limit X menghampiri 2 from the right. Okay, function dia X square minus X minus 2 over X minus 2. Okay, jadi modulus tu dah hilang. Tapi kita dah masukkan tadi, kalau kita masukkan 2 ke dalam function, kita dapat 0 over 0. Kalau 0 over 0, kita kena buat apa lagi? Faktor. Ya, betul. Yang kuadratik tu kita akan cuba factorize. Sini negatif, positif. Okay, kita nampak X minus 2 kita boleh cancel. Okay, sekarang kita dapat limit X menghampiri 2 from the left. Function dia adalah X plus 1. Jadi kalau kita evaluate, masukkan 2 ke dalam X kita, kita akan dapat equal to 3. Okay, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Ya? Tak ada, madam. Okay, sekejap. Soal modulus. Betul. Ya, betul. Right. Okay, seterusnya example 4. Okay, example 4 ni pasal apa limit X menghampiri. Okay, seterusnya kita masuk kepada existence of limit. Okay, existence of limit. Macam laju pula. Okay, cover. Okay, sesuatu limit tu kita kata exist jika from the left dan juga from the right dia nilai yang sama. Okay, iaitu kalau kita tengok graf lah Okay. Oleh kerana X menghampiri 2 from the left, jawapan dia 4. From the right kita dapat jawapan dia 4, baru kita kata limit dia exist. Kalau kita tengok dia punya graf, dia akan dapat satu graf yang macam ni. Dia tak stop. Okay, dia semua satu line je. Jadi baru kita kata limit tu exist. Kalau soalan tu bentuk graf dia macam ni, okay, limit from the left dia dapat M,
from the right dia dapat L. Okay, oleh kerana nilai dia tidak sama, jadi kita kata limit limit lah at x equal to A does not exist. Kalau kita tengok graf dia pula, dia tak smooth macam tu, dia tak bersambung. Dia stop. Jadi limit dia does not exist. Tapi tak perlu lukiskan graf pun tak apa. Awak evaluate limit from the left, from the right. Kalau sama, limit exist. Kalau tak sama, limit does not exist. Okay. Inilah kita kata. Okay, cuba tengok example ni. Soalan A. Soalan A, limit x menghampiri -1. Okay, jadi kita tengok -1. Okay, limit x menghampiri -1 from the left, from the right, kita dapat 1 kan? Betul ke? Betul. Betul. Tapi limit x menghampiri -1 from the left, ada graf tak kat sebelah sini? Tak ada. Tak ada. Jadi limit pada x -1 does not exist. Okay, ni tak, does not exist. Saya tak boleh conteng kat PDF ni. Okay. Okay, soalan B, kita tengok pada point x equal to 0. Okay, x equal to 0 yang ni. Jadi yang ada graf dekat sini Okay, limit x menghampiri 0 from the left. From the left yang ni kan. Y dia menghampiri 2. From the right pun menghampiri 2. Jadi pada x equal to 0, limit exist ke tidak? Exist. Exist. Sebab kalau kita tengok graf dia pun ada, dia smooth macam tu dia bercantum. Okey, kemudian pada x equal to 1. Sini satu. Okey, adakah limit exist pada x equal to 1? Tak. Tak, bagus. Okey, D pada 2, limit exist ke tidak? Exist. Exist. Sebab menghampiri sebelah kiri dengan sebelah kanan dia sama. Dia menghampiri point yang sama, tetapi walaupun pada that point itself tak sama dekat, kalau awak tengok pada x equal to 2, y dia 0 jadi pada point sendiri tak apa. Dia akan menghampiri sahaja, approaching sahaja. Jadi kita akan dapat equal to 2. Okay. Ini yang kita bincang tadilah. Okay. Seterusnya example 3. Ya. Ya betul. Ya betul. From the left, from the right. Betul. Okay, sekejap Define limit. Define limit. Okay. Okay, saya rasa macam tak ada lah ni. Sekejap saya salin sekejap. Yuk. Okay, sekarang untuk contoh tadi, dia bagi satu function, piecewise function, iaitu function dia adalah x square jika x less or equal to 2, satu lagi 4 jika x greater than 2. Okay, soalan dia kita nak dapatkan limit x approach to A, tapi dekat sini dia bagi A equal to 2 Jadi saya terus gantikan A dia sama juga dengan 2. Okay, from the left, satu lagi limit x approach to 2 from the right. Kemudian yang ketiga dia nak buat conclusion. Conclusion dia dah tak ada from the left ke from the right. Okay, limit x approach to 2.
Okay, jadi kalau soalan macam ni, saya rasa lebih baik kita gunakan number line tu. Okay, kita baca balik x less or equal to 2. Okay, function dia adalah x squared. Okay, seterusnya untuk x greater than 2, saya gunakan warna kuning ni lah, mustard. Okay, greater than 2, function dia adalah 4. Okay, saya rasa macam ni lagi baiklah kita nampak. Okay, kemudian baru kita jawab soalan. Sekarang kita nak x approach to from the left. From the left macam ni. Okay, apakah function dia from the left? Function dia adalah x squared. Okay, macam tadi kalau kita nak evaluate limit, kita masukkan 2 ke dalam function, kita dapat 4. Okay, biarkan dulu. Seterusnya soalan B, kita nak x menghampiri 2 from the yang positive side. Positive side sebelah kanan lah Okay, apakah function dia? Function dia 4. Okay, evaluate kalau function dia adalah constant, kita dapat constant tersebut. Okay, adakah limit dia exist? Exist. Exist sama kan, jadi limit dia exist. Jadi limit x menghampiri 2 fx is equal to 4. Okay, ini exist. Okay, kenapa saya tulis fx Sebab daripada awal soalan fx. Tak. Okay, sebab kita ada 2 different function dekat sini tau. Okay, jadi kita wakilkan kedua-dua function tu sebagai fx. Okay. Okay, madam. Okay. Okay, seterusnya. Okay, limit exist. Tu je lah limit exist. Okay, seterusnya. Okay, langkah pertama kita masukkan nilai x ke dalam function. Tetapi kalau kita dapat function tu 1/0, kita terus ambil infinity. Okay, contohnya macam ni lah. Katakan soalan tu. Okay, kita baca yang bahagian pertama dulu. Limit x menghampiri a from the left. Yang ni, a from the left. Y dia menghampiri infinity. Kalau function tu ke atas, maksudnya positive infinity. Okay, begitu juga limit x menghampiri a from the right. Y dia pun menghampiri infinity. Okay, jadi conclusion dia limit x menghampiri a sama juga dengan infinity. Okay, kalau bentuk graf dia ke bawah, okay, limit x menghampiri a from the left, y dia menghampiri negative infinity, negative value. Begitu juga dia punya right hand side, x menghampiri a from the right, y dia menghampiri negative infinity. Okay. Okay, jadi kalau ke atas positive infinity, kalau ke bawah dia adalah negative infinity. Okay, tetapi kalau bentuk graf dia mula from the left negative infinity, tapi sebelah kanan positive infinity juga. Okay, kalau tak sama, kita kata limit dia does not exist. Okay, dia hanya exist jika kanan kiri dia sama kan. Okay, jadi kita tengok soalan number 4. Okay, langkah pertama kita akan masukkan je lah nilai x kita ke dalam function tu. Okay, masukkan, jadi kita akan dapat 1/0. Okay, tadi saya kata kalau 1/0 kita terus ambil infinity. Cuma kalau infinity kita kena tahu dia positive infinity atau negative infinity. Tapi takkan kita nak lukis graf kan, dia akan mengambil masa yang lama. Jadi kita buat macam ni limit as x approach to 1 from the left, function kita 1/x minus 1. Tapi tadi kita dah tahu dia adalah equal to infinity. Sekarang saya nak tahu dia positif atau negatif sahaja. Jadi apa yang kita buat? Okay, satu,
Satu from the right dekat sini Jadi saya boleh gantikan X tu sama juga dengan 1.1. Okay, kita ambil nilai yang dekat sebab kita nak approach. Okay, gantikan 1.1 ke dalam kita punya X. Apa yang kita akan dapat? Positif ke negatif? (1.1 minus 1) Positif. Positif. Okay, jadi saya akan dapat positif infinity. Okay ke? Okay, saya baru selesaikan bahagian ni lah. Okay, katakan kalau saya nak limit X menghampiri 1 from the left. Okay, function kita masih lagi yang sama iaitu 1 over X minus 1. Kalau kita masukkan 1, sama macam tadilah 1 over 0 iaitu infinity juga. Okay, cuma saya nak tahu dia positif ataupun negatif. Macam mana kita masukkan nilai yang sesuai lah, yang berdekatan dengan dia. Okay, 1 from the left macam ni. Jadi saya boleh gantikan X dia sama juga dengan 0.9. Okay, 0.9 substitute ke dalam function tu kita dapat positif ke negative value? Negative value. Okay, jadi kita dah evaluate yang ni lah. Okay, seterusnya, adakah limit to exist? Tak. Ya. Tak. Jadi limit X approach 1 fx does not exist. Okay, boleh? Boleh, madam. Ya, betul. Ya, betul. Ya, betul. Okay. Okay, last example hari ni. Okay. Kalau kita masukkan 2 ke dalam function, kita dapat 1 over 0. Okay, 1 over 0 maksudnya infinity. Okay, sekarang saya nak tahulah dia negatif atau positif. Okay, nak tahu dia negatif positif, nak tahu limit dia exist ke tidak Limit X menghampiri 2 from the left, from the right lah. Okay, satu lagi, limit X approach to 2 from the left. Lepas tu baru conclusion ni lah. Okay, 1 over X minus 2 set. Okay, kita dah tahu dia adalah infinity. Okay, kita ulang balik macam tadi lah. Okay, sini 2. 2 from the right macam ni. Jadi saya boleh gantikan 2.1. Okay, gantikan 2.1 ke dalam function ini, kita akan dapat nilai positif ke negatif? Positif, betul. Okay, seterusnya untuk bahagian yang kedua, X menghampiri 2 from the left. Okay, dekat sini. Jadi saya boleh gantikan X dia sama juga dengan 1.9. Okay, masukkan 1.9 ke dalam function tu. Dapat tak nilai? Dapat nilai ke? Tak. Okay, kenapa tak dapat nilai? Set negatif. Okay, ingat balik kita lukis graf dulu. Kalau nak lukiskan graf, kita cek domain X minus 2 mesti greater than 0. Okay, soalan set sebenarnya ada equal kan? Tetapi oleh kerana set tu berada di bawah denominator, kita tahu denominator tak boleh kosong, sebab tu kita akan ambil X minus 2 greater than 0 sahaja. Jadi X greater than 2. Okay, oleh kerana X greater than 2, sebab tu sebenarnya yang ini memang tak ada solution. Jadi limit
function ini does not exist. Okay ke? Jadi sebenarnya dia dah jadi macam graf. Kalau kita lukis contohlah kalau kita nak lukiskan graf, dia dah jadi macam tak ada kat sini. Graf yang pertama ni lah pada x equal to -1. Sebelah kiri tak ada graf jadi macam tu lah kita punya graf. Dia one side sahaja yang ada. Okay, boleh ikut ke? Ada apa nak tanya tak setakat ni? Boleh, madam. Boleh Boleh, Tak ada, okey. madam. Okay, baik. Okay, hari ni kita dah belajar macam nak evaluate limit. Kemudian first step kita akan substitute. Lepas tu nombor 2 baru kita tengok case dia lah. Kalau 0/0 kita ada dua option, sama ada kita nak factorize ataupun darab conjugate. Okay, kalau kita dapat satu nilai A/0, ini adalah sama juga dengan infinity. Okay, infinity kita kena tahu dia positif ataupun negatif. Okay, kalau kita punya soalan kita dapat 0/0 tetapi ada modulus. Yang ini kita akan define if yang dalam modulus ni equal to 0. Kalau dia tidak equal to 0 tak perlu define. Okay, satu lagi yang kita dah belajar limit exists, iaitu jika limit x menghampiri A from the right is equal to limit x approach to A from the left, baru kita kata limit itu exist. Okay, jadi saya rasa kita stop sampai sini untuk hari ini. Kita jumpa lagi hari Isnin. Okay, saya nak buat dulu soalan tutorial. Kalau siapa yang tak faham, hari Isnin nak boleh tanya. Hari Isnin saya terangkan lagi lah kalau ada masalah. Kalau tak ada masalah, kita teruskan. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Baik, madam. Okay, bye. Thank you, madam. Thank you, Alright. madam. Thank you, madam. Okay. Baik. Thank you, Baik, sama-sama. madam. Okay, sama.